Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Baqarah. Yang saya hormati, kasihi, iaitu pengurusi surau kita semakin sihat, semakin handsome. Boleh nak nikah seorang lagi ni. Dan ahli jawatan kuasa surau ya, Imam Bilal Siap, dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, bapak-bapak ya, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan nikmat Islam dan iman dapat kita pada hari ini diberikan ruang dan waktu untuk sama-sama berjemaah ya. Kemudian kita diberikan masa untuk kita berkongsi. Kita sambung perkongsian kita yang tertangguh sejak bulan puasa tahun ini. Yang di akhir dulu kita sedang membicarakan tentang kajian ajaran sesat ya. Kita dah membahaskan tentang kata beberapa ajaran-ajaran agama, terutama yang paling lebar menceritakan tentang agama Hindu. Yang berbagai sudut kita buka kitab-kitab mereka, tentang kitab-kitab Veda, kitab-kitab Upanishad, Puranas ya. Dan kita pun telah membicarakan sedikit tentang Ramayana dan Mahabharata, dan cerita-cerita berkaitan asal-usul ya, agama Hindu, dan juga ajaran-ajaran yang ada dalam agama Hindu, dan mantra-mantranya apa yang salah anggap pada kita menimbulkan kesesatan, keraguan. Kemudian kita dah berkongsi dengan ajaran agama Buddha ya, agama Kristian sedikit ya. Kemudian kita potongkan terus masuk agama Yahudi ya. Nanti kita akan pergi balik ke agama Kristian. Dan agama Yahudi pun panjang ya. Sebab agama Yahudi lah merupakan salah satu agama yang menimbulkan keraguan dan kesesatan ya, pada agama-agama yang wujud di dunia ini ya. Antaranya kesesatan tersebut masuk ya, di dalam Islam yang banyak menimbulkan konflik dan keraguan. Yang paling penting, pokok atau pangkal, yang paling utama keraguan yang kita bicarakan tentang unsiyah, iaitu konsep bersatu dengan Tuhan yang ada dalam agama Yahudi yang pernah kita kongsikan sebelum ini, daripada yang dikatakan sebagai konsep Kabbalah, iaitu bagaimana mereka menggunakan konsep Kabbalah yang mereka menggunakan zuk ya, untuk mendapatkan sentuhan ya, pada Tuhan mereka, untuk bersepati dengan Tuhan. Inilah keraguan yang dibawakan oleh Yahudi masuk dalam Hindu, masuk dalam Kristian, masuk dalam agama yang ada, dan masuk dalam agama Islam. Sebab itu dalam ajaran sesat ya, kesesatan yang hanya sesat dan meragukan dalam Islam, paling famous tentang konsep mengenal diri, mengenal Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Adanya kata mengenal hakikat Tuhan. Kemudian lagi merempekkan lagi iaitu membahaskan konsep-konsep tentang syariat, tarikat, hakikat, makrifat yang bukan-bukan. Yang saya jelaskan sekali lagi, dan dalam ni pun, dalam TikTok ni pun ada, iaitu tentang konsep makrifat ya, hakikat bukan kita orang sesuai nak membicarakan dan belajar. Dia tak ada syllabus pun. Tak payahlah nak kata handal belajar hakikat makrifat ni. Orang yang mengetahui tentang ilmu makrifat dan hakikat tidak akan mengajar pada orang yang lain. Mudah saja.
Sebab dia adalah konsep rasa dan konsep merasai. Rasa kita takkan sama. Sebab tu orang yang memahami, dia tidak akan ceritakan apa yang dia rasa. Sebab rasa dia dengan orang lain pasti lain. Contoh, saya pernah contoh dulu, iaitu kalau kita rasa kita punya nasi lemak kita paling best dalam dunia, nasi lemak yang sama dimakan oleh kawan kita, tak confirm dia rasa best. Kalau kita tong sambal, tapi rasa sambal besok jadi lain rasanya. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Sebab itu dalam ni pun, dalam media sosial contoh di TikTok pun memang sampaikan terang-terang membahaskan antara tentang konsep tajuk mengenal ma'rifatullah. Tapi itu sebab kadang-kadang benda-benda ni kalau buka, dia akan membawakan, membibitkan fitnah dan juga keraguan pada orang yang mendengar. Walaupun dia memahami, tapi orang yang mendengar tu kurang faham, dia akan timbul keraguan, elakkan membuat fitnah. Itulah antaranya. Banyaknya adalah konsep untuk bersatu dengan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Tapi kita berhenti sekejap di situ. Kita menceritakan tentang asal usul Yahudi, yang kita dah membezakan di antara apa beza Yahudi dengan Bani Israel. Dulu dalam Quran pun ada sebut ya Bani Israel. Kemudian dia ada sebut Yahud, walan tarda angkal yahudu walan nasara. Kita dah membahaskan perbezaan di antara Bani Israel dengan juga Yahudi. Kemudian kita bezakan lagi, kita membahaskan tentang Zionis. Siapakah Zionis ini? Dan juga kita akan bahaskan lagi seperti mana yang kita kena kata, siapakah Zionis, siapakah Freemason, siapakah Illuminati, apakah perbezaan mereka. Yang kadang-kadang kita tersalah sangka, dan benda ni pada hari ni dia jadi macam biasalah, orang nak faham, tapi dia punya konsepnya pula menimbulkan, orang kata, bimbit-bimbit kepada liberal tu. Dan di bawah konsep tu juga dia ada, saya pun sedang mengupas dalam saya punya video TikTok saya, iaitu tentang gerakan orientalis. Sekarang saya dah buat sampai 49 dah. Tadi baru sebelum masuk tadi post satu lagi 49 gerakan orientalis, yang menceritakan orientalis itu apa, bagaimana dia timbul daripada sejarah orientalis ini. Siapakah dia orientalis ni juga? Ini yang kita nak ceritakan. Sebabkan inilah antaranya yang besar menimbulkan keraguan, boleh menimbulkan kesesatan, dan boleh membawa kepada porak-poranda yang menjadi racun, ancaman yang cukup dahsyat di Malaysia. Ejen orientalis, yang kadang-kadang orang tak perasan, ke ni boleh jadi ejen orientalis. Dia ada PhD, dia belajar tinggi ni, pernah jadi orang kata orang rujuk. Betul ke? Jadi figure. Betul ke dia ni ejen orientalis? Ini yang saya nak beritahu. Sebab ulama-ulama silam dah lama nampak. Tadi. Sebab ni yang menimbulkan keraguan, menyebabkan sampai ini orang kita, khususnya saya khususkan terus orang Melayu, malas beramal dah. Dah malas beramal. Sebabkan suntikan ejen orientalis ini menyebabkan anak-anak muda pada hari ini memang dah malas nak beramal dah. Tak macam sebelum-sebelum ni. Kena pula lepas PKP lagi dahsyat, macam hilang arah tujuan. Dah tak nak pergi masjid, surau kadang tu, beramal apatah lagi, berzikir apatah lagi. Jadi itulah antara benda-benda yang kita akan lihat. Oleh itu pada hari ini saya berceritakan sedikit, iaitu Zionis. Zionis ni adalah golongan-golongan, iaitu tajdid ataupun golongan revolusi orang-orang muda di kalangan Yahudi. Dia adalah golongan-golongan liberal di kalangan Yahudi. Dan Zionis ini dia punya ada agenda dia tersendiri, Sebab itu dalam Zionis ini juga digerakkan, dia ada yang menggerakkan Zionis ini. Sebab Zionis ini bergerak setelah adanya Israel, tetapi mereka tidak bertapak di situ. Cuba pernah saya ceritakan sebelum ini, Israel itu sebagai kambing hitam.
asas ataupun tangan-tangan yang menggerakkannya bukan di situ. Sebab Yahudi ni ada satu pelosok dunia. Ketika tahun 1900 ya, 40-an mulalah gerakan ya, 36 tak silap saya, dah mula gerakan menghantar orang-orang Yahudi menggunakan kapal-kapal besar. Gerakan tersebut datang dihantar ke Palestin ya, mengambil tanah-tanah yang dia orang beli. Dia start beli pada tahun 19 kelar masa muktamar kali pertama 1902, 1942, 19 kalau tak silap saya 1921 dia orang dah start beli sikit sehingga kan 1930-an dah besar. Mereka bawa masuk ya, orang-orang Yahudi yang bergelendangan ya, di Amerika, di UK, dibawa ya, bergelandangan tu dibawa, dipaksa hantar ke sana. 1948 Israel naik sebagai satu negara. Itu dia. Dia jadi kambing hitam. Sebab tu Zionis lah yang orang kata jadi sebagai kepalanya di situ. Tetapi Zionis ni juga ia tidak digemari oleh rabbai. Rabbai itu apa? Lobai ataupun ustaz di kalangan orang Yahudi. Kita pernah berbincang kongsi tentang apakah nama tokoh ulama-ulama Yahudi, iaitu rabbai. Kemudian ada satu lagi entiti yang perlu kita ketahui, yang pada hari ini kadang confuse ya, iaitu tentang Illuminati dan juga Freemason. Freemason dia adalah satu pertubuhan. Dia tidak salah pun di sisi undang-undang, tapi ramai orang salah anggap Freemason ni. Orang salah anggap. Sebenarnya salah anggap tu kerana dia tidak tahu manakah asal usul. Sebenarnya kalau kita lihat pada Google pun dia tak ceritakan sejarah. Tapi kalau Freemason ni maksud golongan juru ukir batu yang bebas. Sebab zaman Eropah dulu, mereka ni memang mahir tentang juru ukir. Kan macam tembok-tembok ni kan ada macam Greek style room tu, ukiran kan. Hebat. Jadi kebanyakan juru ukir batu ni masa tu banyak ditipu. Disuruh buat kemudian tidak dibayar. Ya. Jadi akhirnya mereka duduk satu kumpulan. Ketika mereka duduk satu kumpulan, mereka tidak boleh dipijak lagi. Maknanya dia orang ada satu kumpulan yang orang kata memperbaiki ataupun orang kata mempertahankan dia orang untuk jaga dia punya credibility lah ya, juru-ukir batu. Dan mereka ni menjadi sebagai satu kumpulan yang besar sehingga kan kata macam taiko lah, orang tak boleh usik. Hatta golongan istana dan juga gereja pun tak boleh usik. Dia bebas. Dan bagaimana Illuminati ini timbul? Kalau kita lihat pada sudut sejarah, kita tahu dulu ketika mana Baitul Maqdis ditawan oleh tentera Salib ya, ditawan. Dia duduk berapa lama ketika itu ditawan. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan balik ya, Baitul Maqdis. Ketika mana tentera Salib dapat tawan ketika itu, mereka antaranya terdiri di kalangan golongan Yahudi dan Nasara ya. Mereka membaca sejarah, adanya mencari tentang Haikal Sulaiman. Ketika mereka sampai di Baitul Maqdis ketika itu, mereka telah mula selepas perang salib ketika bersalib mereka berperang dengan Islam ketika itu, dapat tawan Baitul Maqdis. Mereka mula mengorek ya, korek. Akhirnya mereka menjumpai tempat memang jumpai tempat istana Sulaiman, dan mereka menjumpai tentang bagaimana penyimpanan Nabi Sulaiman tentang ritual zaman Nabi Sulaiman tersebut ya. Dalam Quran ada menunjukkan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Tapi saya tak sambung ni, dia sampai panjang ayat ni ya.
Ketika mana zaman Nabi Sulaiman tersebut, wattabu ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, Bani Israel ini mengikut ajaran-ajaran syaitan, ya? Kerana mereka pada zaman tersebut menganggap Nabi Sulaiman adalah ahli sihir. Akhirnya mereka nak belajar sihir. Dan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut pun menghantar dua orang malaikat, iaitu Harus wal Marut, ya? Diturun ke negara Babil, ya? Dalam Quran tersebut, dalam ayat tersebut dia boleh wujud. Dan mereka ni nak belajar. Dan akhirnya malaikat kata tak boleh belajar sihir ni, dia tidak boleh buat apa mudarat pun kecuali Allah bermudarat. Dia nak belajar juga. Akhirnya diajarkan tentang iaitu sihir pemisah suami dan isteri. Sihir pemisah ni memang malaikat ajar, tapi dia ada sebagai ujian kepada Bani Israel ketika itu. Sebab Bani Israel nak memisahkan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ya? Mereka tak puas hati Nabi Sulaiman boleh kahwin pula dengan ratu kepada orang kata kepala jin. Ratu Balqis ni adalah keturunan jin yang jadi kepala ketika itu di negeri Sabah. Sebab itulah mereka tak puas hati, macam mana boleh nikah ni. Jadi mereka nak pisahkan dan tak berjayalah. Dan Nabi Sulaiman ketika itu membawa mereka bagi kata putus, bertaubat ataupun mereka ini akan dibunuh. Akhirnya mereka tidak mau bertaubat, tidak mau ikut Nabi Sulaiman, mereka dibunuh. Dan ritual-ritual mereka belajar juga pada sihir-sihir daripada syaitan. Mereka ukir-ukirkan dan mereka simpankan. Semua itu diambil oleh Nabi Sulaiman dan simpankan. Dan benda inilah yang telah dijumpai oleh golongan-golongan, ya, tentera-tentera salib yang korek, ya, masa itu. Akhirnya dibawa ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan balik Baitul Maqdis, mereka lari balik ke Eropah. Ketika mereka balik ke Eropah, ketika itulah jadi satu cabaran kepada gereja dan juga istana. Sebab mereka dah ada, kau kata, kuasa ataupun dia punya penjada yang kuat. Ketika itu zaman teknologi ada, berbunyilah teknologi ketika itu. Sebab itu dalam sejarah mengatakan bahawa gereja memerlukan orang-orang sains ketika itu kerana pahaman sains bertentangan dengan gereja. Tapi sebenarnya inilah yang dikejarkan oleh gereja dan juga istana, sebab risau dengan kumpulan-kumpulan ini. Dan akhirnya kumpulan-kumpulan ini lari berbenau di bawah Freemason. Freemason lah yang mengawal diorang, melindungi diorang. Dan diorang ni adalah Illuminati, iaitu penyembah iblis. Inilah penyembah iblis, yang mereka memang sembah iblis. Dikatakan sembah iblis, ya, untuk alasannya adalah untuk nak mengembalikan, ya, kegemilangan Nabi Sulaiman. Tapi semua ini adalah wayang saja. Sebenarnya mereka memang penyembah iblis, ya. Dan ritual-ritual mereka pun ada. Dulu susah saya nak fikir. Masa saya mengkaji tentang Freemason dan Illuminati tahun 2009, sukar menjahit rujukan di Malaysia. Sukar. Saya pun dapat rujukan pun dalam bahasa Ibrani yang dibantu oleh sahabat saya, orang Israel. Ya, ada cerita lah macam mana saya dengan dia masa tu berkenalan dalam Facebook, ya. Panjanglah ceritanya. Dia lah yang membantu macam mana dia mentranslatekan kepada bahasa Inggeris, ya. Sikit-sikit akhirnya saya dapat kupas sikit-sikit. Dan dia mencari rujukan-rujukan. Dan di negara barat tentang Illuminati, Freemason ni dah lama cerita. Kita ni lambat. Tahun 2009 tu pun orang tak tahu, tahu sikit je. Orang tertentu je tahu masa tu. Dan rujukan tak banyak. Dan akhirnya saya dapat habis search untuk Freemason dan juga Illuminati di Malaysia tahun 2010 dah selesai saya punya search kajian saya, sehingga kan saya dapat, ya, minit mesyuarat daripada Pusat Sumber Parlimen Malaysia tahun 19. Dia punya minit mesyuarat ditulis tahun 1970. 19 di dalam fail 1972, tetapi Parlimen pada tahun 1970, ya, ada dalam sidang Parlimen membahaskan tentang Freemason, yang telah diangkatkan persoalan tersebut oleh almarhum Tuan Guru Ni Aziz.
ya. Ketika itu yang menjawab Kementerian Dalam Negeri Tan Sri Ghazali Syafi'i, ya, ketika itu. Persoalannya ada dua. Tuan Guru Ni Aziz bertanya, iaitu kenapa Freemason ada di Malaysia sedangkan dia adalah satu persatuan yang menyimpang pada ajaran Islam, dan dia suruh kepada ahli-ahli orang Melayu yang masuk Freemason itu bertaubat. Dan Ghazali Syafi'i pun mengatakan bahawa dia jawapan dia, Freemason adalah persatuan yang sah di sisi undang-undang, kata dia. Dia berdaftar, dia tidak bersalah pun. Dan dia kata aspek tentang bertaubat itu terserah pada orang tersebut. Dan dia berikan senarai ahli Freemason di Malaysia ketika itu, kalau tak silap saya, kalau seingat saya masa itu ditulis 1902 orang, ya. 900 orang luar dan 1002 itu orang Malaysia, orang Melayu. Dan ada ketika itu, saya pun tak tahu, menteri pun ada seorang dia Freemason ketika itu. Itu kajian saya lah. Dan saya pun telah tu tengok. Itu maknanya jangan orang kata kelang kabut. Kalau kelang kabut, dan Freemason ni pun ada masa PKP pun dia keluar bagi orang kata buat derma, face mask, ya. Kalau saya pun perasan lah, pergi ke apa, tak silap saya di Penang ke ataupun di Kedah, dia bagi tentang hadiah emas ke balai polis, ya, ke IPD. Maknanya kata benda tu bukannya masalah. Yang sebenarnya bermasalah lah penyembah setan, iblis. Dan orang jahil tengok memanglah ada yang pangan semua, tapi jangan kelang kabut, mereka tidak beraktif di situ. Penyembah setan, setiap saya melihat ketika dalam pembacaan saya dulu, kajian kawan sahabat saya beri, mereka ini menyembah iblis ketika waktu-waktu tertentu dan ritual tertentu di tempat tertentu yang ada kena-mengena galaksi dengan alam. Contoh, sebab itulah kalau kita tengok dulu candi-candi yang ada, saya tak ingat di dulu saya banyak saya baca benda ni, saya tak ingat. Salah satunya candi-candi yang berasaskan dalam galaksi, tapi kaum ni hilang, tak tahu mana pergi. Di mana tempat tu, ada satu tempat di Chili ataupun di Amerika Latin, saya tak ingat. Orang tak tahu mana dia punya kaum, hilang macam mana tak tahu, tak ada kesan, tapi ada candi. Cuma candi dia tu memang berinteraksi dengan alam, maknanya ada kena-mengena dengan alam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dulu Jones, ada dulu cerita orang putih tu, dan dia belakang Jones tu, dia ni memang tukang mencari barang-barang purba ni. Jones ke belakang Jones, apa nama? Saya tak ingat. Saya selalu juga tengok situ tu. Dia apa? Indiana Jones. Kata cerita itu. Semua tengok candi-candi dia pergi kan. Itu ni semua cuma kita dia tak perasan, dia orang bawa cerita ni, kita dia tak perasan. Dia orang nak menunjukkan bagaimana interaksinya alam iblis ni dengan alam, dengan candi. Mereka nak masuk ke dalam dimensi kita bukan mudah. Allah Ta'ala dah susunkan, dia ada dimensi-dimensinya. Tetapi mereka, dia akan terbuka ketika dimensi itu dalam keadaan tertentu dan di tempat yang tertentu. Dan mereka tidak akan buat ritual di tempat-tempat yang biasa, terutama di tempat-tempat yang ada candi, ya. Sebab tu tempat-tempat candi ni, kalau tengok dia punya artefak, dia punya pemindahan dia mesti kena dengan alam. Contoh di Mesir lah saya kena beritahu kan. Di Mesir banyak piramid. Kemudian dia ada makbat. Makbat ni macam kuil. Ada makbat di Mesir, ya, saya pergi, ya, di atas pada Mesir 15 jam naik kereta api, iaitu di Kina dan Azor, di Kina ketika itu, ya, di Kina. Di Kina, di sana ada satu makbat yang saya pergi, ya, situ. Makbat tu dibuat cukup cantik, hebatnya teknologi ketika itu.
Dekat situ dah ada jam matahari, dan jam matahari itu pula diambil oleh orang Perancis, sebab Perancis yang dapat jumpa benda tempat tersebut kan. Jam matahari ada, kemudian dia ada kolam, ya. Kolam-kolam tu adalah sebelum nak masuk dalam makbat nak jumpa Fir'aun ketika itu, ya, mesti masuk dalam kolam tersebut baru keluar balik. Kolam tersebut adalah kolam untuk membersihkan bakteria-bakteria daripada luar, masuk dalam kolam tu akan bersih. Kemudian dalam makbat tu ada tangga naik 360 anak tangga semua dia. Dan dia ada tiang-tiang ni besar. Dan tiang-tiang ni ada 12 tiang, melambangkan 12 bulan dalam satu tahun. Kemudian dekat atas tu saya naik, dia ada satu bilik tu. Cukup hebat lah. Bilik tu tempat orang kata dia punya Fir'aun punya permaisuri nak beranak, nak bersalin. Dekat situ bilik dia. Dekat atas, ya, atas ni dia bukan atap tau, dia macam siling ni. Dia lukiskan gambar perempuan perut. Dia lukiskan 9 bulan, ada 10 buruj. Maknanya perempuan mengandung, ia akan melahirkan anak 9 bulan 10 hari. Tengok teknologi dulu. Mana pergi dia hilang. Dia orang tahu. Sebab itulah antara saya nak ceritakan, makbat-makbat dan kuil-kuil ni dibuat berlandaskan alam semesta. Carilah, tengok macam Candi Borobudur, ya, semuanya berlandaskan galaksi. Untuk apa? Sebab mereka ni pun dulu mana ada kata kepercayaan pada Tuhan, mereka lebih kepada roh-roh dan juga semangat-semangat dan interaksi dengan roh-roh yang antara iblis ni semua. Sebab tu tentang Indiana Jones tu, kita tengok bagaimana dia pergi mencari benda-benda yang ganjil-ganjil tu kan, pengembaraan dia tu. Dia menunjukkan bahawa inilah golongan-golongan Illuminati penyembah iblis. Contohnya di Negeri Sembilan saya nak ceritakan. Janganlah rasa dekat penghulu cantik tu tempat dia sampaikan, saya rasa dia dah fed up sangat, orang asyik naik kat situ kan, perlahan-lahan nak tinjau apa semua kan. Dia dah berosih tak dah. Orang-orang jadi kan. Dan sebenarnya masa saya pernah menceritakan benda ini di masjid negeri masa tu, iaitu sebelum sembahyang Jumaat, ada tazkirah sekejap 2016, ya, dulu saya pernah cetuskan tentang Freemason dan Illuminati di masjid negeri, ya, ketika itu. Orang kepo pergi sana. Saya kata pergilah, dia orang minta taksi kat situ lagi lah. Sebab mereka bergiat bukan kat situ. Apa saya tahu kalau Illuminati ni, dia mesti bergiat tempat yang dekat dengan candi, confirm. Sebab tu saya kata kat PD, orang tak percaya, PD tempat mereka di Negeri Sembilan ni. Sebab di sana mana tempat ada candi, Lukut. Persoalan saya, kenapa Lukut tu tak maju sedangkan ada candi? Itulah dia, supaya tak ada gangguan di sana, supaya orang takut di sana, supaya mereka mudah buat ritual-ritual di sana. Itulah dia. Kalau tak percaya, pergilah, ada masa pergilah tengok. Dan ketika mana dia akan berlaku? Ketika alam ini berinteraksi, antaranya bulan-bulan ni bergerak. Contoh, bergerak dengan selari, keadaan gerhana bulan dan juga matahari bergabung. Itulah antara masa-masa mereka nak buat ritual yang boleh jadi. Masa inilah dimensi akan terbuka. Mereka, iblis contohnya, boleh masuk. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah Isra wal Mi'raj Nabi SAW, kenapa iaitu Ifrit, ya, kejar Nabi SAW, sehingga kan Nabi membaca ayat seperti mana yang telah diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ru'yah Jibril dibacakan, kena panahan api. Kenapa dia ikut? Sebab dia nak bukakan laluan supaya iblis-iblis ni boleh naik ke langit.
Sebab tu mereka nak masuk ke dalam dimensi kita ini bukan mudah. Bukan senang-senang nak masuk begitu saja. Sebab tu kalau dia nak masuk, mesti mengasuh orang, masuk dalam tubuh badan. Dia bukan mudah untuk masuk dalam yang sebenar, kecuali keadaan galaksi ketika itu lain. Sebab tu kalau kita tengok kenapa ada komet ya, beratus-ratus komet ya. Kalau kita tengok dalam Quran ya, sebelum tengok Quran saya nak minum dulu lah. Tokat koring lah. Kalau kita tengok dalam komet dalam Quran ada, saya pernah ceritakan tentang, iaitu dalam surah, subhanallah ya, surah Naba ya, surah Naba, bagaimana Allah ceritakan kegunaan bintang dan juga bulan. Antaranya adalah lirujuman li syayatin. Sebab itu taib bintang ni, komet-komet ni memang nak merejam mereka. Jadi Allah tahu ketika mana mereka akan naik. Sebab tu komet yang ratus-ratus banyak ni, memang time tu galaksi tengah berubah lain. Ketika itulah mereka cuba nak naik. Ketika inilah ritual akan berlaku. Itu dia. Sebab itulah janganlah terkejut. Memang antara ritual yang dia orang buat, iaitu memang antaranya budak yang belum cukup 2 tahun. Macam kita tengok cerita Ghostbuster dulu kan, budak tak cukup 2 tahun yang memang dah ditentukan kelahiran macam di sini, memang dijaga untuk dijadikan korban. Perempuan-perempuan yang anak-anak dara, itu bukan cerita tipu, memang benar. Benda ini telah dikarangkan oleh penulis ya, yang mengaturkan ritual-ritual Illuminati ini. Dia dah tuliskan ya, bagaimana ritual-ritual itu dibuat ya. Ada kalangan di sini, iaitu budak yang belum cukup 2 tahun, kepada perempuan yang yang perawan, yang belum yang ada dara lagi, anak dara cuti. Inilah ritual-ritual yang dibuat. Inilah golongan Illuminati, dan pernah masuk dalam pemikiran masyarakat Islam kita dan anak muda dulu. Pernah kita tak terlupa, tanyalah bekas polis kita ni iaitu bagaimana kita tahu tentang black metal. Inikah dia gerakan ritual Illuminati. Black metal, kepala orang kata kambing kan, itulah dia talbis iblis. Dipanggil penyembah iblis. Black metal ni memang dia sembah iblis. Sebab tu lagu dia lain, gaya dia lain. Kan budak-budak muda kita pernah ditangkap semua penyembah ini. Lagu black metal itu semuanya penyembah iblis sebenarnya. Itulah dia ritual yang dibuat oleh Illuminati. Memang akan dapat kekuatan, semua akan dapat. Sebab tu yang dijanjikan. Yang paling penting sebenarnya saya mengkaji benda ni bukan sekadar begitu saja. Sampai saya jumpa juga ya, ahli Freemason di kalangan Melayu. Mereka dia sendiri jelaskan bagaimana perjanjian dibuat. Sebab tu dalam surah Baqarah ayat 102, ayat di hujung tu pernah saya hack hujung dia. Amat rugi bagi mereka yang menjual diri mereka terhadap sihir itu. Saya tak faham ayat ni. Akhirnya sempat jumpa dengan golongan Freemason itu, orang Melayu itu, dia jelaskan. Barulah saya faham. Dia kata bukan senang, bukan susah ayat ni lah, senangnya dia kata. Masuk Freemason, syarat berbai'ah ya, saya mencagarkan roh saya dengan persatuan. Kalau masuk Illuminati, dia akan terus directly, aku akan cagarkan roh untuk nama-nama iblis itu nanti. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sini Allah dah tulis, rugilah bagi mereka yang menjual diri mereka, anfus, roh dia tu terhadap sihir itu. Siapa yang masuk Illuminati ini mencagarkan roh kepada iblis, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 yang janji iblis terhadap Allah Ta'ala akan bawa cucu cicit Adam ini ikut serta dengan dia masuk neraka jika mereka ini berjanji untuk bersama dengan iblis. Dia akan cagar roh. Sebab tu dalam saya punya TikTok saya ada
jelaskan tentang roh bergentayangan. Antaranya roh yang bergentayangan adalah roh yang membuat perjanjian dengan iblis. Mana perginya? Iblis pegang dalam, orang dikatakan oleh orang Melayu, alam hantu ni, iblis pegang dalam alam dia dan dijadikan hamba. Dan roh-roh begini tak ada dah azab kubur, tak ada apa, seperti mana yang telah janji iblis pada Allah Ta'ala. Dan Allah berjanjikan akan terus serta dengan iblis, terus masuk neraka. Tak ada petian sirat ke, tak ada apa, dah kiamat bangun balik kan, pun terus masuk dalam neraka saja. Sebab dia dah bersama dengan iblis. Atau dia ada soalan tuan-tuan? Silakan. Pandangan orang buat bangunan dengan isu sekarang yang tidak akan digunakan oleh orang yang bukan dalam Islam. Dari sudut keagamaan Islam sendiri, adakah kalimah Allah ini boleh digunakan oleh orang lain ataupun kalau boleh digunakan orang lain dengan cara macam mana? Dari sudut pandangan daripada orang ilmuwan kawan cara banyak membaca dalam Facebook, banyak baca dalam Google, macam-macam kita. Jadi kompongnya dapat satu keputusan. Tapi itu isu tu dah lama tuan, dah ada jawapan dah tu, dah dikeluarkan oleh pendapat fatwa pun dah keluar dah. Dan saya tak nak keluarkan pendapat saya sebabkan dah dijawab oleh Majlis Fatwa dan dijawab oleh Nasional. Dia tak nak dikupas lagi dah. Isu tu isu dah lama. Dan saya pun bukan tak nak mengupas. Bagi saya kalimah Allah tu memang biasa digunakan pun, di kalangan orang Arab pun guna, bukan non-Muslim. Kita jadi orang kata pembalahan. Jadi sebenarnya kenapa kita nak membalah? Jika etikat tauhid kita dah kuat, orang yang takut dia kurang senjata. Jika kita kuat senjata kita, kita akan risau. Yang sebenarnya apa yang kita risaukan? Kita risaukan diri kita ke kita risaukan kalimah Allah itu digunakan? Sebenarnya banyak saya tengok orang di luar sana yang banyak bising sebab dia risau diri dia tak settle lagi tu. Sebab pada hari ini macam saya banyak pesan pada banyak tempat tentang akidah, tak banyak orang cari. Orang lebih cari tentang kekeluargaan dalam Islam, cerita kelakar-kelakar kelitu, ustaz nak cerita mesti kelakar, tak ada Samsul debat tak best, macam tu. Mesti nak kelakar-kelakar. Akidah ni amat jarang disentuh. Etikat Sebab itu kalau kita etikat kita kuat, kita tak risau apa pun. Dan sebab pada hari ini isu banyak, saya cerita dalam TikTok ni pun, saya buat video TikTok, saya kata apa, isu yang banyak masalah puncanya adalah kita tidak menggunakan identiti Islam yang sebenar. Kita pada hari ini punca jadi macam tu, kita pakai identiti Melayu dah hilang. Kita pakai identiti orang Melayu yang dah hilang identiti dia. Kalau boleh tengoklah dalam saya punya tempat di TikTok saya lah, saya pun ada tajuk atas tu, hilang identiti. Saya ceritakan sejarah satu-satu macam mana identiti orang Melayu ni hilang daripada sudut sebelum Islam sampai kemudian ke kehebatan kegemilangan Islam, kemudian jatuhnya Islam, dijajah 444 tahun, 446 tahun, macam mana dia jatuh, masuk golongan orientalis, macam mana dikaji pun banyak. Tengok kalau siapa ada TikTok saya lah, TikTok saya Ustaz Alang Amir tu, tengok dekat atas tu saya ada buat dia punya tajuk-tajuk, iaitu hilang identiti Nusantara. Macam mana sebenarnya kita pada hari ini, kita hari ini pakai bukan identiti Islam. Saya sendiri pun, saya pakai banyak identiti Melayu yang dah hilang identiti. Saya pakai identiti orang Melayu yang dah hilang identiti yang sebenar. Sebenarnya identiti yang perlu kita pakai adalah identiti Islam. Sebagai lambang kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah. Kita tak buat benda tu. Bukan tu saja, saya sendiri pun lah tak gunakan benda tersebut. Sebab itulah menjadi kekalutan kita pada hari ini.
kita lost identity, akidah kita pada lost. Boleh saya kata pada ini, ya, akidah ataupun bab-bab tauhid ini hanya dikupas 1% saja berbanding dengan yang lain. 1%. Sebab tu dalam masa PKP, masa tu saya tak ada TikTok lagi, saya masuk Facebook, ya. Saya buat live dalam Facebook. Saya bagi tajuk tauhid kita tauhid 1%. Saya pernah buat live tauhid 1%. Tu dia. Okey. Saya sampai situ dululah, ya, dah bunyi dah. Ya, saya boleh tuan, ya. Ya, saya tak nak ulas panjang sebab tak nak jadi konflik nanti. Masih tak sempat tuan, ya. Nanti kalau sempat kita, ya. Tuan ni dia berajar suruh saya cerita tentang kaedah yang sebenar, ambil sembahyang yang cukup komplit, ya. Saya kata kalau saya cerita benda tu, saya tak dapat cerita ajaran sesat, ya. Itu memang kena ustaz yang mengajar fiqh tu. Sebab kalau saya nak cerita je untuk air saja pun dah lama. Belum cerita Nabi wuduk, niat lagi, cara dia, kenapa, macam mana urat-urat dia. Panjang juga, ya, agak panjang lah. Dia tak boleh satu sesi sebenarnya. Sebab saya untuk cerita tentang wuduk tu saja, untuk kalau satu straightnya 6 jam. Dia slot 6 jam untuk wuduk saja. 6 jam. 2 jam 2 jam 2 jam. 2 jam tu memang komplit lah. 6 jam. Memang saya ada modul saya sendiri tentang wuduk dan sempurna. Dan memang ada modul yang saya susunkan tentang solat yang berkualiti. Itu dia. Sebab tu saya kata tentang wuduk saya ada 6 jam. Memang tak cukup masa. InsyaAllah saya tak boleh nak pendek-pendekkan sebab dia berkait, ya, setiap, ya, sebab dia ada tertib gitu, ya. Nanti tu apa dia tu? Boleh tak yang topik malam ni apa tu yang ini ada pembacaan saya lah. Saya banyak baca Illuminati dengan Freemason ni, dia banyak cerita pasal Dajjal. Okey. Betul tak dia punya tu? Maksud Illuminati dengan Freemason cerita pasal Dajjal. Freemason dia tak cerita pasal Dajjal pun. Illuminati yang banyak cerita benda tu. Okey. Jadi sebenarnya yang yang menaikkan cerita banyak ni adalah kita sendiri sebenarnya. Ya, cerita sendiri. Kita menganggap bahawanya Dajjal. Sebenarnya mereka ni tidak menganggap itu adalah Dajjal. Mereka menganggap sebagai dia nak, orang kata dia punya, dia panggil apa istilahnya, saya pun tak ingat nama tu, ya. Dia tidak panggil Dajjal, ya. Dia nak keluarkan sebelum kata turunnya Isa, ya. Tapi sebenarnya tu dah ada Dajjal, ya. Sebab tu ada orang kata the one new order dan one eyes. Sebab tu kalau tuan-tuan semua tengok cerita antaranya cerita The Fast and Furious, ya, yang ke-6 ke ke-7, dia mencari the blue eyes, ya. The blue eyes tu, the black eyes tu yang dicari tu, yang boleh tengok semua tu. Dalam cerita The Fast and Furious yang ke-6 ke ke-7 kan, begitu tu. The eyes tu yang dia take the eyes, mata tu. Itulah dia mata Dajjal. Tapi yang nak ceritakan bahawa apa yang mereka ceritakan tentang Dajjal tersebut banyaknya fake, ya. Yang sebenarnya cerita Dajjal yang sebenar dalam Islam, yang dia orang ceritakan tentang kehebatan, yang supaya orang terpengaruh. Sebenarnya kalau orang-orang yang mendalami, dia faham Dajjal tu dah ada dah sekarang. Dah ada dah. Dan duduk orang pun Dajjal. Sebab tu janganlah kita menganggap Dajjal tu sampai. Sekarang pun dah ada Dajjal pun dah, ya. Orang nak jadi Dajjal pun ada. Sebab tu waktu tu kata jangan nak pedajjal orang. Sebab Dajjal tu dah ada kat manusia. Boleh secara lambang dapat, maknanya apa saya boleh tahu pada hari ini, yang banyak orang terkeliru adalah Freemason dan Illuminati. Sebenarnya yang membawakan kepada keburukan satu antara dunia, kepada kiblatkan iblis ni adalah Illuminati. The one new order adalah order kepada iblis, nak bawa semua berkiblatkan iblis sebenarnya.
dalam firman Allah, nanti buka surah Al-A'raf ayat 11 sampai 17. Bacalah intipati ayat tersebut, janji iblis dengan Allah Ta'ala dan kemungkaran Allah Ta'ala kepada iblis. Ya, surah Al-A'raf ayat 11 sampai 17. Kat situ ada macam mana janji iblis dengan Allah Ta'ala dan kemungkaran Allah Ta'ala kepada iblis. Dan dia ada juga pada surah As-Sad ayat 22. Macam mana juga Allah Ta'ala marah pada iblis ketika itu. Kalau mana tengok juga dalam surah Al-Baqarah pun ada yang selepas ayat 36 surah Al-Baqarah. Iaitu, ya. Jadi mana dapat juga soal Al-Araf 11 sampai 17 tu dia. Nanti boleh tengok dan carilah tafsir, bukan terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Kalau tak ada pun cari terjemahan Al-Quran, tafsir Pimpinan Rahman, di situ ada. Sebab tu saya tahu banyak tafsir yang keluar pun antara tafsir yang boleh berkata diguna pakai pembacaan dia boleh sepaham Pimpinan Rahman, dan salah satu ni baru Jakim keluarkan, ya, tafsir baru. Tafsir apa nama saya pun tak ingat nama dia, baru keluar, ya, dua tafsir ini yang mudah faham, ya. Saya rasa sampai situ dulu, ya. Saya pun minta maaf, ya, jika terlajak bahasa, terlajak kata, terlajak laris macam-macam lah, ya. Apa baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang tu dalam kelemahan sendiri, kurang ilmu saya. Yang hakikatnya baik dan buruk tu daripada Allah saja asalnya. Aku liqauli hadza wa sallallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Takhassalna bil izzati wal jabar wa tasabbna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al hayy allazi la yamut. Allahumma sif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina min at-ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu